Okey. Pernah tak you all biasa dengar isu situasi masalah macam ni, ataupun you baca dalam dalam mungkin newspaper ataupun dalam majalah isu tentang pinjaman dalam rumah tangga, hutang dalam rumah tangga. Ada banyak kes yang kita jumpa, suami dia pinjam duit isteri dia. So ataupun suami minta isteri dia buat pinjaman dekat bank, dan duit tu diserahkan pada suami dengan janji yang suami akan bayar balik. Itu kira pinjaman daripada suami. Suami pinjam walaupun atas loan tu atas dekat bank tu nama isteri, tapi sebab suami suruh pinjam, mungkin suami dia, mungkin financial dia atau dia punya profile dia tak berapa cantik, jadi mungkin isteri dia kerja government, jadi senang nak buat loan. Dia pun kata, awak buatkan loan untuk saya, dapat RM50,000 bagi kat saya pinjam, saya nak buat modal berniaga. Nanti saya bayar balik. Itu kira pinjaman saya. Biasa tak you all dengar isu macam ni? So, bila berlaku perceraian, ada berlaku perbalahan, pertengkaran, perceraian lah kebanyakannya. Suami dah tak nak bayar balik loan. Isteri yang kena bayar sebab loan atas nama isteri. Bila isteri minta dengan suami dah tak mengaku pasal pinjaman tu, dan tak nak bayar balik. Ada kes yang kita jumpa sampai blacklist dan sampai bankruptcy isteri dia tu. Berkat isteri dia tu terpaksa membayar pinjaman yang dia buat untuk suami dia dulu masa dalam tempoh perkahwinan. So benda macam ni banyak sangat berlaku dan banyak sangat yang kita jumpa. So, apa yang saya nak kongsikan dengan you all, bagaimana cara dia untuk kita elakkan benda tu. Saya belum nak kongsikan macam mana kita nak tutup apa semua tu. Benda tu sangat complicated, nak kena explain panjang. Apa yang saya nak share dengan you all, macam mana kita nak elak benda tu. Let's say lah, your husband ataupun pasangan you minta, bang, buat pinjaman bang, ataupun isteri minta, suami minta pada isteri nak buat pinjaman. So kita nak elak daripada benda masalah tu berlaku macam mana. So ini saya nak ajar you all, yang nak kongsi dengan you all. Bila you all nak start buat apa-apa pinjaman, pastikan buat bertulis. Walaupun you buat pinjaman, okey, saya nak buat pinjaman dekat bank contohnya RM50,000. Sebelum you all buat pinjaman dekat situ, you buat satu agreement dengan husband you. Suami isteri ni sama-sama buat agreement. Simple agreement saja. Kalau susah nak buat, pergi jumpa peguam, minta dia buat satu agreement, ataupun dia buat perakuan, ataupun you buat surat akuan, pastikan benda tu bertulis. So apa yang you nak letak dalam dokumen tu, you letaklah maklumat berkaitan dengan pinjaman. Kami sama-sama setuju, suami minta saya buat pinjam loan sebanyak RM50,000 untuk buat apa? Buat modal berniaga. Kita orang sama-sama setuju hutang ni adalah hutang suami, dan saya hanya buat pinjaman saja dan saya serahkan pada suami, dan suami akan bayar balik. Suami pun kata saya setuju untuk bayar balik pinjaman tu dekat bank, dan bayar balik pinjaman tu dekat isteri. So itu pun dah memadai dah. So dalam dokumen tu yang pentingnya kita nak sebut yang hutang tu hutang dia. Walaupun kita buat pinjaman dekat bank, kat sana dah ada agreement lah dengan bank. Cuma kita nak ada satu written, bertulis, pernyataan bertulis ataupun dokumen bertulis yang dah kita sign sama-sama. Bila timbul isu, kita tak ada dakwa-dakwi lagi dah. Kita boleh buat tuntutan dekat mahkamah sebab kita ada dokumen ni, dah ada persetujuan. Memang loan tu loan dia, saya tolong pinjamkan saya dan saya dah serahkan, dan dia ada persetujuan untuk bayar balik benda tu. So bila berlaku perceraian dan bila keengganan satu pihak untuk membayar, kita boleh buat permohonan ke mahkamah untuk tuntut balik hutang tu. Kita boleh tender balik agreement tu. Biasalah kan, kalau kita nak buat pinjaman, orang nak pinjam dengan kita, apa saja dokumen kita bagi, insya-Allah dia sign. So let's say lah, kalau tak bercerai pun, tak berlaku perceraian, tak ada berpisah pun, tak ada isu perceraian. Kalau berlaku kematian macam mana? Kalau berlaku kematian, let's say lah, husband tu sampai umur dia. So dokumen tu kan dia dah sebut hutang tu hutang suami. So you boleh ambil, you boleh tuntut daripada waris untuk dapatkan harta pusaka tu, bayar pinjaman tu. Dapat sesuatu kat sini?
Moga ini dapat membantu you all elakkan daripada masalah-masalah yang akan timbul berkaitan dengan pinjaman dalam rumah tangga ni. Wallahu a'lam.